Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Tuan Guru kita Ustaz Tuan Syekh Jalaluddin, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmat-Nya kita masih lagi diberi kesihatan yang baik, diberi kelapangan, apalagi kita diberi tunjuk untuk dapat sama hadir bersuara pada malam ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga sudah tadi kita dah dapat mendirikan solat pada maghrib secara jemaah. Kemudian kita sambung lagi amal ibadah kita untuk dengar sedikit ilmu atau nasihat pada kuliah maghrib kita pada malam ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru Ustaz Syekh Jalaluddin. Pada malam ini Yang Mulia Ustaz akan menyambung lagi syarahan beliau yang diambil daripada kitab Al-Hikam. Jadi sama-samalah kita dengar apa yang akan disampaikan. Semoga dengan ilmu yang kita dengar nanti insyaAllah akan dapat memberi keberkatan dalam amal ibadah kita. Dengan itu saya serahkan majlis ini kepada Yang Mulia Ustaz untuk memimpinnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Hikam bagi Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, yang mana kita sampai kepada hikmah yang keberapa cikgu? 45 ya. Mana kita masuk kepada hikmah yang ke-45, di mana Syekh berkata ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Ma qalla, ma apa yang dianggap sedikit. Qalla artinya qalil, ya. Apa yang dianggap sedikit. Amalun, yakni daripada amal, ya. Meskipun amal itu dilakukan sedikit, ya. Baraza min qalbin. Baraza artinya apa? Yang zahir ataupun yang terpapar, yang nampak jelas ataupun dizahirkan, ya. Apa saja amalan yang sedikit, yang terzahir, yang diamalkan, maksudnya min qalbin zahidin, ya. Ini tidak dianggap sedikit amalan yang dilakukan oleh hati yang zuhud, ya. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Ini tiada dianggap sedikit, ya. Jadi ma ni ma nafiah,
ya, tiada sedikit sesuatu amalan itu, ya, baraza min qalbin zahidin, yang zahir daripada, yang lahir daripada hati yang zuhud. Wala kasura amalun, dan tidak dianggap sebagai banyak amal-amal yang baraza min qalbin raghibin, yakni amal-amal yang terzahir, yang terlahir daripada hati yang raghib. Raghib ni artinya apa? Dia cenderung kepada keduniaan, ya. Raghbah dia tu kepada keduniaan. Jadi apa maksud daripada hikmah Syekh ni? Maksud Syekh menyatakan daripada hikmah ini bahawa walaupun seseorang itu melakukan amalan yang pada zahirnya kelihatan sedikit, ya, dia tak ada banyak sembahyang-sembahyang sunat, ya, macam setengah orang tu kejap-kejap waktu isyraq, waktu duha, ya, dengan solat sunat rawatibnya lagi, lepas wudu dia solat wudu lagi, ya, dan waktu tahajudnya lagi, dan berbagai-bagai amalan-amalan sunat kelihatan zahir pada diri dia, ya. Namun kalau seseorang tu melakukan amal-amal meskipun sedikit, ya, tak banyak amalan-amalannya, tapi hatinya tu mempunyai suatu sifat zuhud di sisi Allah Ta'ala, ya, maka amalan itu meskipun dilakukan sedikit tetap dianggap besar dan banyak ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbanding dengan orang yang hatinya masih ada lagi kecintaan ataupun berahi, gemar, ya, nak kepada kesenangan, kemewahan, ya, kelazatan dunia, ya. Jadi meskipun dia melakukan amalan-amalan dia banyak, tiap-tiap tahun dia pergi umrah, ya, tiap-tiap minggu dia bersedekah, tiap-tiap hari dia berpuasa dan sebagainya, meskipun amalannya tu nampak kelihatan banyak, ya, tapi dalam hatinya masih ada kecenderungan kepada dunia, amal-amal itu hanya dianggap kecil di sisi Allah Ta'ala, tidak akan mencapai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan oleh hikmah daripada Syekh. Ma qalla, yani ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin, tidak dianggap sedikit amal yang lahir daripada hati yang zuhud. Yani hati seseorang yang zuhud itu, apa yang dimaksudkan dengan zuhud ni? Ya, ini kita kadang-kadang nak buat amal banyak apa memang kita pun tak larat, ya tak? Ya, sibuk dengan hal dunia lagi. Ya. Jadi sebenarnya dunia tu jangan sampai termasuk ke dalam hati kita. Jangan jadikan dunia tu sebagai matlamat utama dalam kehidupan kita. Ya. Jangan jadikan kecenderungan kita tu hanya untuk mendapatkan kelazatan, kenikmatan dunia semata-mata. Sebaliknya, kecenderungan kita hendaklah lebih menuju kepada kehidupan yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi kalau zuhud ini menurut pengertian dalam agama Islam ni merujuk kepada apa? Sikap tidak cenderung kepada kehidupan dunia. Jadi dia bersikap zuhud terhadap dunia, ya. Ataupun dia tidak mengambil berat terhadap kehidupan duniawi ini. Jadi dia tidak ada terlalu memikirkan tentang keselesaan ataupun kemewahan, ya, ataupun kemasyhuran, ya. Dengan tujuan apa? Dia meninggalkan semua kepentingan-kepentingan dunia itu demi untuk mencapai keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya dia dapat mempertingkatkan hubungannya dengan Allah Ta'ala menerusi amal-amal ibadat. Kalau dia sibuk dengan kecenderungan dia nak mendapatkan hal-hal dunia, ya, kemewahan, kesenangan, kemasyhuran dan sebagainya, mana ada masa nak buat ibadat lagi dah,
Ya, sibuk dengan usaha dunia je lah. Ya. Jadi seseorang yang zuhud itu dia meninggalkan segala kepentingan-kepentingan duniawinya. Ya, maksudnya bukan yang menjadi keperluan hidupnya. Ya. Dia meninggalkan segala kehendak-kehendak duniawi yang bersifat untuk menambahkan keselesaan tu semuanya ditinggalkan. Ya. Dia hanya tumpu kepada amalan ibadat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun zuhud bukanlah bermakna kita meninggalkan dunia sepenuhnya, ya. Tapi bermaksud supaya kita bersikap sederhana, ya, sederhana dalam setiap penghidupan kita ni, ya, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Itu dimaksudkan dengan zuhud. Yakni tiada dianggap sedikit amalan yang zahir daripada hati orang yang zahid. Ya, zahid itu isim fa'il. Ya, bagi orang yang zuhud maka dinamakannya sebagai zahid. Orang yang memiliki sifat zuhud maka dinamakan sebagai orang yang zahid dalam dunia, kerana amalannya itu diterima. Ini walaupun seseorang itu melakukan amal yang sedikit, tetapi dengan kezuhudannya, sifat zuhud yang ada dalam dirinya, amalannya semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, ya, dan amalannya itu akan diberikan ganjaran pahala yang lebih kerana dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya untuk kehidupan akhirat. Dia tidak mengharapkan daripada amal itu sebarang natijah untuk kehidupan duniawinya, ya. Kerana terselamat daripada penyakit yang membinasakan, ya. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya itu ialah kepada hati mereka, seperti jadi sifat zuhud ni dia adalah satu amalan yang bertakluk dengan hati, ya. Kita nak melaksanakan amalan zuhud ni, nak buang rasa cinta dunia, nak memberikan tumpuan kepada kehidupan akhirat, lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia memerlukan usaha, ya. Jadi nak membuang segala kecintaan terhadap selain daripada Allah Ta'ala, itulah yang dimaksudkan dengan zuhud, ya. Yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, atau kama qala alaihi salatu wassalam, hadis daripada riwayat Muslim, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memandang, tidak menilik, tidak melihat kepada jisim kamu, yakni kepada rupa paras kamu yang zahir, yang terzahir menerusi tubuh badan kamu, ya, perkasa ataupun segaknya, tampan atau cantiknya rupa kamu. Allah tidak memandang kepada itu. Wala yanzuru ila suwarikum, ya, dan dia tidak melihat kepada rupa paras kamu, bukan kepada jisim kamu pun Allah tak pandang, kepada rupa paras kamu pun Allah tak pandang, yakni sifat-sifat yang ada pada tubuh badan kamu tu pun Allah tak pandang, kuat kamu ke, ya. Namun apa yang Allah Ta'ala pandang, apa yang Allah Ta'ala tilik, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Ta'ala itu sesungguhnya dia menilik kepada hati-hati kamu, ya. Jadi Allah Ta'ala melihat apakah yang terkandung di dalam hati kita, apakah niat kita, ya. Adakah dalam hati kita tu masih ada kecintaan duniawi, kecintaan kepada yang selain daripada Allah Ta'ala. Jikalau masih ada lagi kecintaan kepada yang selainnya, maka meskipun amalan-amalannya banyak, amalan-amalannya akan
boleh jadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia beramal untuk mendapatkan kurniaan ganjaran duniawi. Dia nak keselesaan duniawi. Dia buat amal ni supaya dia dapat pangkat. Dia buat amal tu supaya dia dapat darjat. Dia buat amal ni supaya dia dapat kesenangan duniawi, macam-macam, murah rezeki dan sebagainya, ya, supaya berniaga lagi maju dan sebagainya. Macam-macam cita-cita duniawi dia ada menerusi amal-amal yang dikerjakannya, meskipun nampak pada zahirnya amalan ibadat, puasa, baca Quran, berzikir, solat, selawat dan sebagainya, ya. Namun hatinya itu masih berahi, cenderung untuk keselesaan, kenikmatan, kemewahan, kelazatan duniawi. Maka hati yang masih ada lazat cinta berahi pada dunia ni, Allah Ta'ala tak pandang. Sebab apa? Hati itu tidak ikhlas kepada Allah. Kalau seseorang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam beramal, dia akan meninggalkan segala cita-cita duniawi ni. Kenapa? Duniawi ni adalah tempat yang akan ditinggalkan sementara, dan semua yang ada atas dunia ni semuanya mal'un belaka, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya itu ialah kepada hati mereka. Allah Ta'ala pandang hati mereka tu, ada cinta dunia ke tak ada. Dalam hati itu kalau ada cinta dunia, maka ini hati yang masih ada raghib, dia cenderung berahi kepada selain Allah Ta'ala. Jikalau dalam hati itu Allah Ta'ala tilik tak ada selainnya, hanya dia berkehendak nakkan keredaan Allah Ta'ala, iradat dia, kehendak dia sepenuhnya nakkan Allah Ta'ala je. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Itu je yang dia ucapkan di dalam hatinya. Maka ini adalah hati yang zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dia cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia meninggalkan segala cita-cita duniawi. Bahawa Allah Ta'ala tiada menilik kepada segala rupa kamu, maka sesungguhnya ia menilik kepada segala hati kamu. Jadi apabila hati itu sunyi daripada mengasihi dunia, cinta kepada dunia, yakni hati itu bersih, kosong daripada kecintaan yang selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maka diamalkannya pada lawannya, kerana hati itu tiada sunyi daripada sesuatu dan lawanannya. Ini apabila hati itu dah tak ada lagi cinta pada dunia, maka dia akan cinta pada benda yang lawan pada benda itulah. Lawan pada dunia apa? Akhirat. Apabila tidak ada lagi cinta dunia, secara tak langsung akan timbul, akan muncul cinta kepada akhirat, ya. Apabila dalam hati itu sunyi, lenyap, tiada lagi kecintaan kepada makhluk, maka secara tidak langsung akan muncullah rasa cinta kepada Khaliq yang menciptakan sekalian makhluk, ya. Jadi sebab itu dalam perjalanan tasawuf, ya, dia ada peringkat. Permulaannya perlu menempuh takhalli. Takhalli itu artinya kita mengosongkan hati kita tu daripada sebarang ingatan yang selain Allah. Kosongkan fikiran kita, khalikan, ya, takhalli. Apabila telah berlaku proses takhalli dalam fikiran kita gitu, kosong daripada ingatan selain Allah, ya, maka hendaklah diisi dengan ingatan-ingatan, ya, yang berterusan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dinamakan proses tahalli, ya, kita mengisikan ruang hati kita itu dengan ma'rifat, ya, isikan akal kita dengan ilmu, pengenalan kepada syariat Allah, ya, dan ma'rifat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu dinamakan tahalli. Dan pengisian dengan zikrullah, pembacaan Al-Quran, istighfar, selawat, ini segala input pengisian itu dinamakan sebagai tahalli, ya.
Selepas kita dah kosongkan hati kita tu daripada segala ingatan terhadap makhluk, maka kita isikan dengan ingatan terhadap Allah, ya, ingatan terhadap Khaliq. Maka barulah akan berlaku proses, ya, pengalaman tajalli, iaitu ahwal yang mana kita dapat memandang kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat kepada af'al, perbuatan Allah taala, ya. Dapat kita melihat kepada tajalli asma' dia, af'al dia, sifat-sifatnya, ya. Itu yang dimaksudkan dengan pengisian tu tadi. Jadi apabila hati itu sunyi daripada mengasihi dunia, maka diamalkan pada lawannya. Ini hilang cinta dunia, datanglah lawannya, itu cinta kepada akhirat, ya. Apabila hati itu sunyi daripada mencintai makhluk, maka datanglah cinta kepada pencipta makhluk, ya. Kerana hati itu tiada sunyi daripada sesuatu dan lawannya. Kerana inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Ya Daud, in kunta taz'amu annaka tuhibbuni fa akhrij hubbad dunya min qalbika." Ya. Allah Taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud, in kunta taz'amu annaka tuhibbuni." Jika engkau memutuskan, jika engkau telah buat keputusan bahawa sesungguhnya engkau hendak mencintai aku, ya, jika kamu dah buat azam sungguh-sungguh, dah buat keputusan nak cintakan aku, ya, fa akhrij hubbad dunya min qalbika, maka hendaklah kau keluarkan kecintaan terhadap dunia daripada hati kamu. Ya Daud, in kunta taz'amu annaka tuhibbuni fa akhrij hubbad dunya min qalbika. Bermaksud, wahai Daud, jika engkau memutuskan untuk mengasihiku, maka keluarkanlah mengasihi dunia daripada hatimu. Ini kecintaan terhadap dunia tu kau keluarkan daripada hatimu. Sesungguhnya mengasihiku dan mengasihi dunia ini tiada dapat berhimpun bersama dalam satu hati selama-lamanya. Iaitu cinta terhadap Allah dan cinta terhadap dunia tak dapat berhimpun dalam satu hati, ya. Dalam hati itu kalau ada cinta dunia dan cinta Allah Ta'ala, maka hati itu masih ada kekotoran, itu dengan ingatan yang selain daripada Allah Ta'ala. Hati ni hanya perlu kita isikan dengan ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi berkenaan sifat zuhud dalam hikmah ini, apakah ganjaran pahala bagi orang yang beramal dengan sifat zuhud ini? Pahala amalan bagi orang yang bersifat zuhud ini adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Amalan orang yang soleh selepas dia mengesakan Tuhan, ya, selepas dia dah mengesakan Allah Ta'ala, dia perlu menghasilkan sifat zuhud, ya. Kerana apa? Dengan sifat zuhud ini, meskipun amalan kita sedikit, tetapi Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang besar, ya. Meskipun dengan amalan yang sederhana, Allah akan mengurniakan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, ya. Ia terlebih besar kepada Allah Ta'ala walaupun sedikit amalan. Kenapa? Kerana dengan zuhud tadi, dengan sifat zuhud tadi, syaitan tidak boleh menguasainya. Syaitan ni dia menghiaskan dunia ni supaya kita cenderung untuk mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kemewahan dunia, ya.
Dihiaskan dunia ni nampak cantik, sedap, mewah, elok, indah, ya. Sehingga kita pun jadi berahi juga nak dapatkan kemewahan duniawi ni. Padahal dunia ni mal'un. Allah Ta'ala jadikan dunia ni semuanya tempat dilaknati, kecuali untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, dan orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Mereka terpelihara daripada laknat kutukan Allah Ta'ala. Sebaliknya syaitan, dia nakkan kita ni supaya berahi dengan dunia ni, ya, supaya kita dapatkan kemewahan, segala kelazatan, kesenangan atas dunia ni, sehingga kita lupa untuk berusaha membina kehidupan akhirat kita. Jadi orang yang ada sifat zuhud ni, amalan-amalan dia tu lebih besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Syaitan tidak boleh merosakkan niat hati dia tu beramal. Setengah orang yang hati dia dirosakkan, disesatkan oleh syaitan tu. Dia nak mengganggu supaya hati manusia tu supaya beramal tu bukan kerana Allah semata-mata. Maka dia akan selitkan cita-cita nakkan kepada dunia juga, ya. Nakkan Allah Ta'ala pun nak juga, nak akhirat pun nak juga, nak dunia punya kesenangan pun nak juga, menerusi amal-amal ibadah tadi, ya. Jadi amalan ini masih belum betul-betul ikhlas di sisi Allah Ta'ala. Bukan kita tak boleh, kita ni orang awam, biasalah macam itulah keadaan kita. Sebab tu kita kena istiqamah terus, sehingga hati kita tu buat amal tu betul-betul ikhlas kerana Allah. Dan kita tak boleh berhenti daripada buat amal. Jangan hati kita ni kata, Allah rosak tu hati aku, nak dunia pun nak, Allah Ta'ala pun nak, akhirat pun nak, syurga pun nak, Allah macam-macam benda pun. Tapi buat juga, teruskan. Kita buat beramal ni, kita dengan niat kita tu semata-mata supaya dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lama kelamaan hati kita tu akan diikhlaskan. Ikhlas ni bukan terhasil dengan sekali kita buat amal, ya. Sebab tu kita kena melakukannya secara berterusan, istiqamah, sehingga akan terbentuk keikhlasan tu dalam hati kita. Kenapa? Nak mencapai ikhlas, kata para ulama, kita perlu melakukan amal tu dengan istiqamah, ya. Untuk mendapatkan ikhlas tu, kita melakukan amal tu hendaklah dilakukan secara berterusan, ya. Sehingga kita tidak lagi mengharapkan ganjaran dengan amalan kita, tapi sebaliknya kita mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, ya. Jadi amalan orang yang zuhud itu lebih besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Syaitan tidak boleh menguasainya, merosakkan niatnya, ya. Dan orang yang zahid itu menjauhkan syaitan daripada menguasainya, ya. Orang yang zuhud ni, apabila dia mengikhlaskan amalannya itu semata-mata kerana Allah dan tidak ada cinta, keinginan terhadap selain Allah, ya, terhadap duniawi, ya, maka syaitan tidak ada ruang untuk menggodanya. Tak ada ruang, tidak ada peluang untuk syaitan menguasainya, ya. Maka sucilah ia daripada yang memberi kecederaan dalam keikhlasan dan khidmat baktinya. Yakni Allah Ta'ala memelihara, ya, seorang hamba yang zuhud itu daripada tipu daya syaitan. Syaitan ni dia memang nak rosakkan amalan kita ni. Bukan setakat dia nak sakat kita macam hantu ke pontianak ke tu. Dia nak rosakkan amalan kita ni supaya amalan kita tu boleh jadi tak ikhlas. Mula-mula kita niat ikhlas, tapi tengah-tengah tu pula Allah tiba-tiba rosak pula amalan tu. Jadi disebabkan niat tu sudah berubah, ada pula keinginan, cita-cita yang selain daripada Allah Ta'ala, ya. Itu pun tipu daya daripada syaitan supaya kita berahi dengan dunia. Dan yang ketiganya, kenapakah amalan orang yang zuhud itu lebih besar nilainya di sisi Allah Ta'ala? Dan lagi orang yang zahid itu meninggalkan segala bahagian dunia. Orang yang zuhud itu dia meninggalkan segala bahagian daripada kenikmatan-kenikmatan dunia ni, daripada kebesaran,
Maksudnya apa? Kebesaran, kedudukan, pangkat, martabat, darjat, harta, kepujian dan kesempurnaan, ya. Dia meninggalkan segala kesempurnaan yang bersifat duniawi. Dia meninggalkan segala kepujian-kepujian yang bersifat duniawi. Dia meninggalkan segala kebesaran, kedudukan, martabat yang bersifat duniawi. Apatah lagi harta benda, kekayaan duniawi ni, semuanya ditinggalkan, hanya menuju kepada rahmat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia menjadi hampir kepada Allah taala, ya, hampir kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia sudah mencapai orang yang ihsan. Apabila dia zuhud, dia nak berdampingan dengan Allah taala, ya, dia berusaha menghasilkan ihsan di sisi Allah taala, ya, kedekatan dengan Allah taala, berdampingan dengan Allah taala. Maka segala yang selain Allah semuanya ditinggalkan. Maka amalannya dianggap amat banyak walaupun ia sedikit, ya, walaupun amalan tu nampak sederhana, sembahyang 2 rakaat saja, ya. Sembahyang sunat 2 rakaatnya tu lebih besar nilainya daripada orang yang sembahyang beratus-ratus rakaat siang dan malam, tetapi menuntut kedudukan, pangkat, martabat, darjat, kepujian di sisi makhluk, ya. Jadi amalan seorang yang zuhud itu walaupun dilakukan sedikit, pahalanya amat besar di sisi Allah Ta'ala. Kerana Allah menilik kepada hatinya tu. Tidak dia mengharapkan kepada imbalan yang bersifat duniawi, ya. Dia mengharapkan semata-mata keredaan ilahi. Maka inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, bagaimana dengan amalan orang-orang yang gemarkan dunia, yang masih berahi kepada dunia ni, ya? Bagaimana pula dengan amalan mereka? Ganjaran pahala bagi amalan mereka, kalau mereka ni buat amal banyak sekalipun, ya, orang yang gemarkan kepada dunia itu, segala amalan mereka mencederakan keikhlasan mereka. Nampak? Sebab dia masih nakkan kepada perkara-perkara duniawi, nikmat duniawi, kesenangan duniawi, ya, kepujian dan sebagainya yang bersifat duniawi, ya, daripada makhluk. Dia masih gemarkan pujian makhluk, sanjungan makhluk, penghormatan daripada makhluk, pengiktirafan daripada makhluk. Dia masih berahi kepada segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Maka walaupun dia melakukan amal-amal ibadat, sedangkan amal ibadat itu sepatutnya dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Ta'ala, tapi ada terselit di dalam hatinya, masih berahi, masih gemarkan kepada dunia, maka amalan mereka itu semuanya mencederakan keikhlasan mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab kegemaran mereka kepada dunia. Ini masih ada lagi rasa berahi, cita-cita, keinginan, kegairahan. Maka tiada diterima amalan daripada mereka. Allahu Akbar. Sebab tu kita ni, ya, kalau kita buat amal tu, yang paling penting sekali kita nak jaga apa? Niat kita tu, hati kita tu, tempat tilikan Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu dia berdasarkan, diiktibarkan atas niat yang kita simpan dalam hati kita, yang kita letakkan dalam hati kita, ya. Setiap orang akan diberikan ganjaran, dinilaikan amalannya sesuai dengan apa yang diniatkannya, ya. Ganjaran pahala pun boleh jadi berlebih dan berkurang disebabkan niat tadi, ya. Dengan itu amalan mereka yang banyak menjadi sedikit. Ini walaupun
seseorang tu lakukan amalan yang banyak tapi disebabkan hatinya masih ada kekotoran duniawi, ya, kekotoran cinta terhadap selain Allah, maka walaupun dia melakukan amal banyak, tiap-tiap tahun pergi umrah, tiap-tiap hari sedekah sekalipun, ya, tapi dengan niat untuk mendapatkan pandangan daripada manusia supaya orang nampak, oh dia ni hebat, tiap-tiap tahun pergi umrah ni, hari-hari sedekah. Jadi dengan tujuan nak bagi orang tahu tentang kebaikan, kebajikan yang dilakukannya, maka boleh jadi tak ada satu pahala pun yang dia akan dapat daripada segala amal-amal kebaikan ini tadi. Ya. Sebab tu kita kena jaga hati kita tu supaya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau kita bersedekah dengan tangan kanan tu, biar tangan kiri kita pun tak tahu. Ini ibaratnya kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi untuk memelihara keikhlasan kita, bukan untuk mendapatkan puji dan sanjungan daripada manusia, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyifatkan nilai pahala sekalian orang yang mukmin itu dengan banyak kerana amalannya mengandungi keikhlasan. Jadi apabila seseorang beriman tu melakukan amal-amal ibadahnya, ya, dengan ikhlas, maka Allah akan bagi ganjaran pahala yang besar, ya. Dan ketiadaan riak, ini tidak ada rasa nak menunjuk-nunjuk, ya. Kalau menunjuk-nunjuk ni, jangan kata buat amal sedikit, buat banyak pun Allah Ta'ala tak terima. Walaupun amalan tu amalan yang memang dicintai oleh Allah Ta'ala, seperti solat umpamanya, ya. Fawailul lil musallin, maka neraka juga untuk orang-orang yang bersolat. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un, ya. Mereka lalai dalam memelihara sembahyang mereka, ya, dan melakukan sembahyang tu hanya tujuan untuk menunjuk-nunjukkan sahaja kepada manusia. Maka walaupun amalan solat tu amalan yang diterima oleh Rasulullah SAW sewaktu malam Isra' Mi'raj di Sidratul Muntaha tu, ya, kurniaan Allah Ta'ala, amalan solat. Bukan Allah Ta'ala perintahkan malaikat, perintahkan ke dunia, ya, sendiri Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW tu naik ke langit, ya, untuk menerima kurniaan perintah yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi jikalau amalan yang tiada ikhlas dan ada riak, maka meskipun banyak, maka boleh jadi tertolak. Telah diceritakan bahawa Sayyidi Syekh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sembahyang 2 rakaat daripada orang yang zahid, ini orang yang zuhud, tidak ada rasa cinta dunia, hanya cinta kepada akhirat, ya, hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi alim, ya, berilmu, mengetahui tentang hukum hakam, firman dan larangan, perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. 2 rakaat sembahyang orang yang zuhud lagi alim itu adalah terlebih baik daripada ibadat orang yang abid, orang yang ahli ibadah, yang bersungguh-sungguh dalam ibadatnya itu, ya, beribadat hingga akhir zaman. Ya, ini walau dia beribadat sepanjang-panjang hayat dia sekalipun, ya, walaupun sehingga akhir zaman ni sampai hari kiamat pun tak akan menyamai dengan amalan ibadat solat 2 rakaat orang yang hatinya zuhud lagi berilmu, memiliki ilmu, ya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Muhammad Sahal radhiyallahu anhu berkata, orang yang zahid itu dikurniakan pahala segala orang yang alim dan yang abid. Allahu Akbar, ya? Orang yang hati zuhud kepada Allah Ta'ala, ya, zuhud, ya, daripada mencintai kehidupan dunia ni, maka Allah Ta'ala akan kurniakan pahala kepadanya tu, pahala segala orang yang alim dan orang yang abid, ya, orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah.
Kemudian pahala segala amalannya itu dibahagikan kepada sekalian orang mukmin. Dan pada hari kiamat tiada dilihat yang terlebih baik daripada orang yang zahid, lagi alim, lagi wara. Itu kelebihan bagi orang yang zuhud, ya, meskipun amalannya sedikit, sederhana, ya, tetapi mendapat keistimewaan, ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala. Dan Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu berkata, setengah orang telah mengadu kepada seorang lelaki yang soleh bahawa dia berbuat amal kebajikan dan tiada dapat kemanisan di dalam hati. Buat amal dah, tapi tak ada rasa manis dalam amal ibadat dia. Maka apa jawab Syekh? Maka jawabnya, kerana apa? Kerana di dalam hatimu itu ada anak iblis. Masih ada lagi anak iblis di dalam hati. Apa anak iblis itu? Iaitu dunia. Masih ada lagi dunia di dalam hatimu. Maka kerana itu tiada kemanisan dalam segala amal ibadat kebajikanmu, ya. Dunia itu diumpamakan sebagai anak iblis, kata Syekh, ya. Maka bapanya pasti mengunjungi anaknya dalam rumahnya, ya. Kalau dalam hati kita ni ada dunia, ya, yang diibaratkan sebagai anak iblis tu, maka bapa iblis tu mesti hari-hari dia nak pergi tengok anak dia. Kat dalam rumah tu, itulah ibaratnya. Kalau dalam hati kita tu ada anak iblis, maka kita itulah akan jadi bapa iblisnya, ya tak? Maka bapanya pasti mengunjung anaknya dalam rumahnya. Jadi kerana itu kita perlu keluarkan kecintaan kepada dunia. Jangan kita nak pelihara anak iblis dalam hati kita. Kalau kita pelihara anak iblis, artinya kita ni jadi bapa angkat iblis lah, ya. Maka bapanya pasti mengunjung anaknya dalam rumahnya, iaitu hatimu. Dan tiadalah kesan kemasukannya melainkan kebinasaannya. Ini kalau ada cinta dunia dalam hati kita, meskipun kita melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadat sekalipun, ianya akan mengakibatkan kebinasaan. Kerana kita buat amal ibadat tu masih ada lagi cita-cita, keinginan untuk mendapatkan habuan duniawi. Dan cerita daripada setengah sahabat radhiyallahu anhum, katanya, kami telah ikut sekalian amalan. Kami dah buat macam-macam segala amalan, maka tiada dilihat dalam dunia dan dalam akhirat yang terlebih baik daripada amalan apa? Amalan zuhud dalam dunia, ya. Ini para sahabat ni orang yang mendapat pendidikan, tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni kenal dah dunia dan akhirat tu, mereka faham, lebih faham daripada kita, ya. Dan mereka ni dah melakukan berbagai-bagai amalan yang telah mereka terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyatakan bahawa tak ada lagi amalan yang lebih baik daripada amalan berzuhud dalam dunia ni. Dalam kehidupan dunia ni kita bersederhana, buang rasa cinta terhadap dunia. Dan Sayyidi Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi daripada segala ketaatan bagi Allah Ta'ala dengan sesuatu, apakah yang dikira-kirakan mereka atas ketaatannya? Maka katanya, ini kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, iaitu dengan mengeluarkan dunia daripada hati mereka. Dan jika ada sesuatu daripada dunia dalam hati mereka, maka tiadalah sah sujud bagi mereka. Allahu Akbar. Ini nampak, ini pengertian apa yang para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka memahami tentang kepentingan sifat zuhud, meninggalkan rasa cinta terhadap dunia itu daripada hati mereka, ya. Sehingga mereka anggap kalau ada lagi cinta dunia dalam hati, sujud kita kepada ilahi itu pun tak sah, tak diterima Allah. Yang demikian
bukanlah bermaksud dengan mengeluarkan dunia daripada tangan mereka, kerana dunia itu telah ada dalam tangan setengah orang yang suci hatinya. Jadi bukanlah bermaksud kita meninggalkan kehidupan dunia ni sehabis-habisnya, ya, tapi dia bermaksud kita supaya bersederhana, dan jangan sampai dunia ni masuk ke dalam hati kita, biar melekat di tangan kita saja, ya. Jangan kita bawa masuk ke dalam hati kita. Seperti Nabi Daud alaihi salam, ya, dan bagaimana Iskandar Zulqarnain yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka ni kerajaan, ya, sehingga meliputi seluruh dunia ni, ya. Allah Ta'ala kurniakan kerajaan kepada Iskandar Zulqarnain, ya, dan Allah Ta'ala berikan kerajaan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya. Namun keduniaan yang diperolehi mereka itu tidak mereka simpan di dalam hati, hanya pada tangan saja untuk mereka urus, takbirkan untuk menyampaikan manfaat itu kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Juga setengah para sahabat dan para tabi'in, ada juga di antara mereka yang Allah Ta'ala kurniakan kekayaan, kemewahan, kesenangan, tapi mereka tidak simpan kekayaan, kecintaan mereka itu, ya, kepada dunia dan dalam hati, ya. Mereka tiada berpaling daripada Allah, ia hanya dalam tangan mereka jua. Ini apa yang ada di tangan tu maksudnya kalau apa-apa kesusahan mereka sedia untuk melepaskannya. Kalau dah simpanlah hati itu maksudnya telah disemat di dalam hati sanubari, tak dikeluarkan lagi, ya. Mereka tiada berpaling daripada Allah, ia hanya dalam tangan mereka jua. Ini keduniaan, cinta dunia tu, kemewahan duniawi itu hanya ada di tangan saja, tidak di dalam hati mereka. Dan tanda yang demikian itu, bagaimana kita dapat ketahui, ialah mereka tiada suka dengan kewujudannya dan tiada duka dengan ketiadaannya. Yang ini, apabila mereka mendapat kenikmatan kekayaan, mereka tak adalah gembira sampai terloncat-loncat, ya, seronok. Dan kalau Allah Ta'ala ambil segala kemewahan, kesenangan duniawi mereka pun, tidak ada rasa duka, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa bimbang dan sedih. Baik, zuhud apabila kita lihat dari berbagai sudut, jadi zuhud itu dia adalah terlebih umum daripada sifat wara', ya. Zuhud ni maksudnya kita sederhana dalam kehidupan kita, tinggalkan rasa cinta kepada dunia, ya. Jadi sifat zuhud ni dia adalah umum jika dibandingkan dengan sifat wara'. Wara' itu, ya, masih tinggal setengahnya, dan zuhud itu putus sekaliannya. Jadi sifat wara' itu masih ada lagi, ya, kecintaan kepada dunia tu, ya. Zuhud bagi ahli tahqiq, kerana orang ahli tahqiq itu telah berpaling daripada yang lain daripada Al-Haq Ta'ala, ya. Maksudnya orang yang wara' itu dia zuhud, ya, dengan berpaling sepenuhnya daripada kepentingan, kelazatan, kenikmatan, kesenangan duniawi ini, dan tertumpu kepada Allah Ta'ala, ya. Manakala zuhud bagi ahli tariq, yakni orang yang menempuh perjalanan tariqat, ya, zuhud itu artinya berpaling daripada sesuatu yang digemari, ya, berpaling daripada segala sesuatu yang digemari, yakni segala kesenangan, kelazatan, kesenangan, kemewahan dan sebagainya yang bersifat duniawi itu. Dia berpaling daripada segala kegemaran-kegemaran duniawi itu dan bertawajuh kepada yang terlebih baik daripadanya, iaitu apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Manakala zuhud bagi ahli syara', yakni orang-orang yang mengikuti syariat, ya,
Zuhud bagi ahli syarak itu adalah wajib dalam segala yang haram dan sunat dalam segala yang diharuskan. Yang segala perkara yang haram mereka mewajibkan diri mereka untuk tinggalkan, ya. Dan dalam segala perkara yang diharuskan, ya. Dan hanya sesungguhnya zuhud itu terlebih baik daripada segala amalan. Ini zuhud ini nak menyatakan bahawa apa? Kita beramal itu semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Ta'ala, ya? Tanpa kita mengharapkan sebarang kesenangan ataupun imbalan yang bersifat duniawi, ya? Sehingga kalau setengah-setengah para-para masyayikh yang lebih tinggi lagi zuhud mereka itu, ya, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mereka jadikan sebagai maksud cita-cita. Sehingga kan dunia pun tak ada dalam hati mereka, apatah lagi akhirat pun tak ada dalam cita-cita mereka, ya. Bukan mereka nak mendapatkan kenikmatan syurga sebagai maksud utama mereka. Sebaliknya mereka mengharapkan keredaan Allah Ta'ala dalam kehidupan akhirat supaya dapat memandang, melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Itulah sedikit sebanyak daripada uraian tentang apa yang dikatakan daripada hikmah Syekh Ibn Athaillah, ya, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Tidak dianggap kurang amal yang lahir daripada hati yang zuhud. Wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Dan tidak dianggap banyak amalan-amalan yang dilakukan, ya, meskipun ianya zahir, ya, daripada orang yang hatinya masih ada kecintaan kepada dunia. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat kita ambil manfaat untuk kita jadikan iktibar, kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Ada apa-apa nak tanya? Tapi dalam masa kita berdoa tu, maknanya kalau kita nak capai tahu, kita tak boleh nak doa untuk keduniaan. Baik hati tu. Dia kita nak zuhud ni, maksudnya kita jangan jadikan dunia ni sebagai keutamaan. Kalau untuk dunia ni kita ada keperluan-keperluan pun ada, ya. Jadi dalam kehidupan ni kita ada perkara yang merupakan maksud, ya, dan ada yang merupakan keperluan, ya. Jangan kita jadikan dunia ni sebagai maksud. Yang ni kita buat amal ni sebab nakkan maksud kita keduniaan. Faham tak? Kalau kita nakkan perkara-perkara yang dunia ni yang masih lagi dalam batas keperluan, maka itu dibolehkan. Faham tak? Dalam dunia ni, kehidupan kita ni ada perkara yang merupakan maksud, yang perlu kita usahakan. Ada yang merupakan keperluan, yang mana ianya bukanlah perkara yang paling utama, dia hanya keperluan saja. Tak ada benda keperluan tu pun kita boleh menuju kepada maksud, ya. Ada juga keperluan-keperluan tu yang dia membantu kita untuk mencapai kepada maksud, ya. Jadi keperluan itu bukanlah maksud, ya. Jangan kita jadikan benda-benda yang bersifat keperluan sebagai maksud. Jadi maksud kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi, bukannya duniawi maksudi, bukannya syurgawi maksudi, ya tak? Jadi maksud kita yang kita nak Allah, maksud kita nak Allah tu keredaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat daripada Allah, pengampunan daripada Allah. Jadi dalam kita melakukan amal-amal ni, itu yang kita perlu sentiasa perbaiki niat, perbentukan niat kita. Walaupun kita dah melakukan sembahyang, di awal tu kita dah niat dah kerana Allah Ta'ala. Di tengah-tengah amalan ibadat kita pun kita kena semak hati kita. Dan sesudah kita melakukan amal tu pun kita kena semak lagi hati kita tu. Kenapa aku buat amal tadi tu, untuk tujuan apa?
Kalau ada lagi niat-niat yang masih bersawang lagi dengan niat kerana Allah Ta'ala tadi, itu kita kena istighfar. Sebab tu lepas kita semayang pun kita kena istighfar. Buat apa nak istighfar? Bukan kita buat dosa pun, semayang je nak kena istighfar juga. Tak, sebab dalam semayang tadi tu kadang-kadang niat kita, ya, cita-cita kita kadang nak semayang, nak orang puji, nak orang nampak kita niat orang soleh, ya, dan sebagainya. Jadi sebab tu dalam kita keperluan dunia kita ni, kita memohon kebaikan-kebaikan yang sebagaimana yang telah Allah Ta'ala muqaddarkan untuk kita. Jangan kita jadikan dunia ni sebagai maksud cita-cita kita utama. Dalam kehidupan dunia ni, segala apa rezeki yang kita akan perolehi, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Jadi kita jangan terlalu mencintai kehidupan dunia ni. Ini supaya kita lebih mencintai kehidupan yang kekal abadi dalam kehidupan akhirat. Itu yang maksudnya, insya-Allah. Buang sangat dunia tak boleh. Kita nak buang sangat dunia ni, tunggu bila dah nak mati sangat tu boleh lah. Dah tua sangat kan. Nak dunia apa lagi? Nak kahwin pun dah tak larat dah. Ya dah. Nak makan banyak pun dah tak selera dah. Jadi waktu tu kita tumpu lah. Waktu ni kita ni macam-macam lagi keinginan ni, kita berpada-pada lah, maksudnya bersederhana. Jangan kita terlalu jadikan dunia ni maksud utama cita-cita kita, ya. Kalau kita mampu, lah, muda-muda lagi, bujang-bujang lagi, dia dah tak hirau dunia ni, dia tumpu buat amal ibadat saja, pergi menuntut ilmu, berdamping dengan orang soleh, ya, tiap-tiap tahun pergi keluar jalan Allah, berdakwah dan sebagainya. Lah, waktu zaman muda dia, daripada awal lagi dia dah tinggalkan keberahian, kegairahan pada dunia ni, maka insya-Allah kalau dia mati awal pun kematiannya dicemburui, ya. Tapi macam kita ni orang awam, kita nak buang semua kecintaan terhadap selain Allah Ta'ala bukan senang. Tapi pengetahuan ni lah yang akan mendorong kita supaya satu hari nanti bila kita tengok dunia ni semuanya memang tidak menjanjikan apa-apa keselamatan, jaminan yang hakiki, ya, semuanya hanyalah sementara, ya, semuanya tipu daya, ya. Allah Ta'ala sendiri cerita dalam Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah tipu daya dan senda gurau saja, main-main saja kehidupan dunia, bukan kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang kekal. Jadi janganlah kita terlalu cenderung berahi, gairah dengan segala apa yang ada dalam kehidupan dunia. Dalam sabdaan Nabi SAW, hadis yang lain, ada kita pernah dengar bahawa dunia ni adalah ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka perlu kita jadikan sebagai iktibar untuk kita hidup sederhana, kerana dunia ni hanyalah sebagai kata persinggahan untuk kita menuju kepada kehidupan yang lebih kekal abadi. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat kita ambil manfaat yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau tadi kita Tuan Syekh Jalaluddin yang diambil daripada kitab Al-Hikam, pihak jemaah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz. Semoga dengan ilmu ini disampaikan tadi, insyaAllah kita mendapat kefahaman dan akhirnya mendapat rahmat dan tunjuk daripada Allah Subhanahu
Jadi sesudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.